terlalu banyak maklumat yang ada di hujung jari pada masa kini yang mungkin mengelirukan sebahagian daripada masyarakat. Jadi kita perlu faham bahawa kalau konsep vaksin ni adalah kita satu ikhtiar daripada segi perubatan dan juga selaras dengan konsep Islam itu sendiri, ya, dan nanti akan dikupas lagi oleh yang berbahagia Sabi Samaha. Kita melihat kepada penyakit itu sebagai satu ujian, ya, daripada Allah SWT, dan kita sebagai manusia sepatutnya bersyukur dengan apa jua yang diberikan oleh Allah SWT, sama ada nikmat rezeki, nikmat kesihatan, begitu juga nikmat penyakit. Kita diminta supaya tidak mengeluh, tapi sebaliknya mencari penyelesaian yang mendekatkan lagi kita kepada Allah SWT dengan tujuan untuk meningkatkan tahap keimanan dan ketakwaan kita, insya-Allah. Jadi vaksin ini sebenarnya adalah satu ikhtiar kita untuk menangani penyakit seperti penyakit COVID-19 ini. Okay. Sebab kita tahu penyembuh adalah Allah SWT. Kita mencari ubat-ubat kita, termasuklah vaksin ini sebagai satu ikhtiar kita, sebagai mana saya katakan tadi, bagi memutuskan rantaian wabak yang disebabkan oleh virus. Saya diberitahu Dr. Balkis memberi perumpamaan bahawa virus ni adalah seperti satu semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap gelita. Ya, betul Dr. Balkis. Yang kita tak nampak, jadi musuh kita ni kita tak nampak. Jadi dia ada di mana-mana, dan satu dunia lalu dia jadi pandemik. Kalau dia wabak yang terkawal di satu tempat, dia tak dipanggil pandemik, tapi dah global, dia jadi pandemik. Dia tidak kira warna kulit, bangsa, agama dan sebagainya. Jadi kita perlukan satu tindakan segera, sebab buat masa ni tidak ada ubat. Kita nak makan ubat antivirus, anti kuman tu tak ada yang betul-betul berkesan untuk merawat. Jadi rawatan kita adalah termasuk pemberian vaksin, sebab kita tahu dari segi sejarahnya, ya, vaksin ni memang telah digunakan sejak zaman kerajaan Osmaniyah lagi, konsep vaksinasi itu untuk penyakit cacar. Sebenarnya kurun 17 sebelum Edward Jenner dan Pasteur menghasilkan apa tu kita panggil vaksin dan teknik inokulasi ataupun cara vaksinasi itu, umat Islam Turki pada masa itu telah pun menggunakan konsep vaksinasi. Ya, jadi kita patut berbangga bahawa ini sebenarnya bukanlah satu kita panggil propaganda, teori konspirasi, dakwah Yahudi dan sebagainya. Bukan. Sebenarnya benda ini dah diamalkan oleh masyarakat Islam sejak kurun ke-17. Sebelum dikembangkan dan dimodernkan lagi, ya, menggunakan teori dan praktis yang saintifik yang kita wujud hingga ke hari ini. Jadi tujuannya tidak lain tidak bukan, tujuan pemberian vaksinasi adalah untuk menguatkan sistem pertahanan badan, sistem imunisasi secara semula jadi. Sebab kalau kita, bagaimana kata Dr. Balkis selaku moderator tadi, kalau kita harapkan tubuh kita untuk melawan suatu penyakit tu secara semula jadi, memang boleh, tapi dia memerlukan masa yang lebih lama. Dalam keadaan sekarang, kita mengalami satu pandemik begitu hebat, ya, yang tak pernah dilihat dalam sejarah, ya, pada abad ini atau sebelumnya. Kita dulu pernah mengalami wabak SARS. Ya, kalau siapa-siapa yang ingat beberapa tahun lepas, ya, kita pernah mengalami wabak SARS, dan sekarang ni virus atau kuman yang dipanggil COVID-19 ni, dia juga daripada kelompok sama, SARS. Ya? Cuma dia SARS-CoV. Dia ada jenis dia, maknanya dia dah jadi lain sebab virus atau kuman ni dia boleh berubah-ubah. Bahasa sainsnya mutasi, ya, tapi dia boleh berubah-ubah. Jadi kita sekarang ada SARS-CoV-2. Jadi
diberi nama coronavirus sebab bila dia lihat di bawah mikroskop tu yang boleh lihat virus tu, kalau tengok mata kasar dia semua hitam, tapi kena ada alat yang boleh melihat dia, dia macam ada pakai crown tu. Apa crown? Jadi corona dipanggil. Jadi coronavirus. Jadi disebabkan itu kita perlu mengambil langkah segera. Apakah tindakan kita untuk menangani penularan pandemik COVID-19 ini? Jadi salah satu ikhtiar manusia adalah menghasilkan vaksin supaya apabila kita beri vaksin, seperti juga program imunisasi kebangsaan yang kita tahu yang wujud sejak tahun 1950-an di Malaysia. Kita beri vaksinasi kepada kanak-kanak kita sejak dari lahir dan seterusnya pada peringkat-peringkat tertentu untuk membangunkan, untuk menguatkan sistem pertahanan badan bagi melawan jangkitan-jangkitan yang diakibatkan oleh kuman-kuman tertentu. Contohnya 11 jenis vaksin yang telah wujud dalam program imunisasi kebangsaan bagi mencegah 13 jenis penyakit yang boleh dicegah oleh vaksin. Kita tahu penyakit-penyakit ini termasuk penyakit batuk kokol, polio, demam campak atau measles, ya, beguk dan sebagainya. Begitu juga kita tahu bahawa umat Islam dari Malaysia dan juga negara lain apabila hendak menunaikan umrah atau haji perlu mengambil vaksinasi. Ini untuk meningococcus, ya, satu jenis kuman. Jadi dia spesifik. Kita tak boleh kata kita dah ambil vaksinasi masa kecil, jadi cukuplah. Tak perlulah kita mengambil vaksin untuk COVID-19. Sebab saya kata tadi, kuman ni dia berubah-ubah dan dia pelbagai nama, pelbagai jenis. Yang ni pula dia punya pakai crown tu, di corona tu. Jadi kita perlu hasilkan vaksin yang spesifik, yang khas untuk menangani kuman tersebut. Okey, jadi saya rasa saya dah menjawab soalan yang kedua tu secara panjang lebar. Untuk soalan pertama tu jenis-jenis vaksin untuk corona 19. Memang wujud pelbagai teknik ataupun kita panggil teknologi lah yang ada untuk menghasilkan vaksin. Sebab tu kita lihat sekarang ni di Malaysia pun dah ada 3, ya, yang terkini dah ada 3 jenis vaksin yang diluluskan secara bersyarat ya, oleh National Pharmaceutical Regulatory Agency atau Agensi Regulatory Pharmaceutical Negara, NPRA. Yang pertama yang kita tahu tu yang jenis dari syarikat Pfizer, BioNTech, diberi nama Comirnaty. Ya, yang itu dah digunakan untuk fasa pertama bagi frontliners atau petugas barisan hadapan terutamanya telah pun diberikan. Saya alhamdulillah telah pun disuntik vaksin tersebut pada 9 hari bulan lepas. Alhamdulillah tidak ada sebarang kesan sampingan yang kita panggil yang teruk dan sebagainya. Nanti kita akan kupas lagi sebab dia sebagai satu ubat. Memang ada kesan sampingan, tapi kesan sampingan yang dialami itu alhamdulillah adalah ringan sahaja dan hilang dalam masa 1-2 hari. Okey, berbalik kepada jenis vaksin. Ada pelbagai jenis vaksin bergantung kepada cara penghasilan dia. Ada yang menggunakan bahan genetik daripada kuman coronavirus itu sendiri. Ada juga yang menggunakan pembawa virus. Ada yang menggunakan virus yang telah dinyah aktifkan, jadi dia tak berbahaya, dia dah tak aktif. Ada juga yang menggunakan bahan-bahan kita panggil protein yang tertentu. Di Malaysia, saya kata ada 3 yang dah diluluskan. Kita tahu daripada Pfizer, BioNTech, Comirnaty. Kemudian kita ada yang Sinovac, iaitu yang menggunakan jenis virus yang telah dinyah aktifkan, dan kita juga ada yang AstraZeneca, ya, yang terkini itu menggunakan vektor atau pembawa virus. Okey. Teknik-teknik ni pelbagai bergantung kepada syarikat yang menghasilkannya. Tapi apa yang penting adalah dari segi kajian yang telah dijalankan untuk mendapatkan data keberkesanan dan keselamatan vaksin-vaksin tersebut. Okey. Jadi insya-Allah kita tahu bahawa
kajian klinikal, sebelum kajian klinikal dijalankan, memang ada kajian pra-klinikal sebelum kajian terhadap manusia dijalankan. Jadi biasanya kajian-kajian ini dilakukan dalam makmal, melibatkan haiwan seperti tikus, ada juga yang melibatkan haiwan seperti monyet dan sebagainya. Tapi itu kajian pra, sebelum klinikal. Apabila data telah didapati, kita tahu bahawa ia berkesan dan selamat untuk digunakan dalam haiwan dan sebagainya, kita kemudian menjalankan kajian klinikal. Kajian klinikal ni ada empat fasa. Fasa 1, 2, 3 dan selepas tu fasa 4. Fasa 1 melibatkan biasanya sukarelawan, manusia yang sihat, dewasa, ya, dan beberapa dia tak perlu ramai, ya. Tapi lepas tu dia akan melibatkan kajian fasa 2 yang lebih ramai, biasanya dalam beberapa ratus. Kalau fasa 1 tu mungkin kurang daripada 100, 20 hingga 80 dah cukup. Fasa kedua tu dalam lebih kurang 100 hingga 300. Yang ni pesakit yang telah dijangkiti dengan COVID-19 untuk melihat apakah dos yang sesuai, berapa kali kita perlu beri vaksinasi ni sebagainya. Kemudian dia pergi ke fasa ketiga, di mana lebih ramai pesakit diberi vaksinasi tersebut, melibatkan 1,000 hingga 3,000 peserta kajian. Okay. Contohnya untuk dibandingkan dengan pemberian kalau seorang tu tidak menerima vaksinasi. Jadi kita akan menggunakan kiraan, kajian, kita panggil statistik, analisis statistik, dan kita dapati berapa peratus berlakunya jangkitan dalam kelompok yang tidak divaksinasi dalam kajian tersebut berbanding dengan yang diberi vaksin. Yang inilah kita dapat peratusan tu apabila dikatakan okey, vaksin ini berkesan 90%, yang ini 50 hingga 80% dan sebagainya. Dia ada julat-julat atau kiraan tertentu. Jadi apa yang pentingnya menunjukkan bahawa ianya ada keberkesanan. Selepas data itu dikaji dengan teliti oleh badan yang bertanggungjawab untuk mendaftarkan ubat, contohnya Food and Drug Administration kalau di US, FDA. Jadi dianya kemudian akan diguna pakai oleh negara-negara lain dan diteliti. Saya sebut tadi di Malaysia NPRA. Jadi data ni diteliti sekali lagi dan diberi kelulusan bersyarat, ya, untuk digunakan di Malaysia. Kelulusan bersyarat ni ketat. Dia selain daripada keberkesanan, keselamatan, kualiti mesti dipantau. Ya, terus dipantau dengan laporan yang perlu dihantar kepada agensi tersebut secara berkala. Ya, sebab kita saya sebut tadi ada 4 fasa. Fasa keempat ini selepas vaksin diberikan akan melihat keberkesanan dan keselamatannya dalam masyarakat yang umum. Ya, sekarang ni dah berjuta orang diberi vaksinasi dan kita lihat keberkesanan dan keselamatannya. Alhamdulillah sehingga hari ini, contohnya untuk vaksin Pfizer Comirnaty itu tidak ada kematian yang boleh dikaitkan secara langsung akibat pemberian vaksinasi tersebut. Baru-baru ni ada isu tentang vaksin AstraZeneca yang kata meningkatkan pembekuan darah dan kematian. Akan tetapi apabila data dikaji oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan sebagainya, yang tidak boleh dikaitkan lagi secara langsung bahawa ia diakibatkan oleh vaksin tersebut. Jadi kita perlulah memberi kepercayaan kepada data yang dianalisis dan terus dipantau oleh badan bertanggungjawab supaya penggunaan vaksin ini dikekalkan pada tahap selamat dan ianya berkesan dan berkualiti. Sebab kita bercakap apabila menangani satu penyakit adalah kita berbincang tentang risiko berbanding dengan manfaat. Kalau manfaatnya lebih tinggi, maka secara logiknya kita akan terus menggunakan satu ubat itu sebagai ikhtiar kita dalam menangani pandemik COVID-19.